Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk Matematik Tingkatan 4, Bab 3 Penakkulan Logik. Dan dalam video kali ini kita akan lihat satu lagi standard pembelajaran, iaitu kita akan membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Dalam video sebelum ini, kita dah lihat tentang pernyataan iaitu dalam bentuk jika P maka Q. Okey, sekarang kita akan lihat pula tentang akas, songsangan dan kontrapositif. Akas ialah dalam bentuk jika Q maka P. Manakala songsangan pula ialah kita akan menafikan pernyataan iaitu jika tilda P maka tilda Q. Dan untuk kontrapositif pula ialah kita menafikan akas, iaitu jika tilda Q maka tilda P. Okey, kita lihat kepada satu contoh. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi setiap implikasi yang berikut. Okey, soalan A. Jika X tambah 3 lebih besar daripada 2, maka X lebih besar daripada negatif 1. Okey, di sini kita boleh tandakan yang ni sebagai P dan yang ni sebagai Q. Okey, selepas perkataan jika, yang ni sebagai P. Selepas perkataan maka, yang ni sebagai Q. Jadi yang ni adalah pernyataan. Okey, yang ni adalah pernyataan. Sekarang kita nak tulis akas. Okey, akas kita akan tulis dalam bentuk jika Q maka P. Okey, jadi kita akan dapat akasnya. Jika X lebih besar daripada negatif 1, maka X tambah 3 lebih besar daripada 2. Okey, untuk songsangan. Songsangan adalah kita menafikan pernyataan. Jadi, di sini kita perlu nafikan simbol lebih besar dan juga simbol lebih besar dekat Q. Jadi untuk menafikan dia, untuk songsangan, jika X tambah 3 kurang atau sama dengan 2, maka X kurang atau sama dengan negatif 1. Bagi simbol lebih besar, okay, bagi simbol lebih besar, untuk menafikan dia, kita akan buat lawan dia lah, iaitu kurang atau sama. Okey. Dan seterusnya, untuk kontrapositif, kita akan menafikan akas. Jadi, kita akan dapat, jika X kurang atau sama dengan negatif 1, maka X tambah 3 kurang atau sama dengan 2. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat soalan 2. Jika K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 mempunyai dua punca berbeza, maka hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 ialah 1. Okey, ialah negatif 1. Jadi langkah yang pertama, kamu perlu tandakan selepas ayat jika. Okey. Jadi yang ni adalah P. Selepas ayat maka sehinggalah habis, yang ni adalah Q. Jadi untuk menulis akas, yang pertama kita nak tulis akas, kita akan terbalikkan menjadi jika Q maka P. Okey, jadi kita akan dapat jika hasil tambah punca K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 ialah negatif 1, maka K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 mempunyai dua punca berbeza. Seterusnya, untuk songsangan, kita akan nafikan pernyataan. Okey, bila yang ni ayatnya K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 mempunyai. Jadi, bila kita nak nafikan, kita akan tambah perkataan tidak.
Okey, jika K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 tidak mempunyai dua punca berbeza, maka hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 bukan negatif 1. Okey, kita nafikan dengan cara kita menambah perkataan tidak ataupun bukan. Dan untuk kontrapositif, kita akan menafikan akas. Okey, yang ni kita dah ada akas, jadi kita akan menafikan akas. Kita akan dapat jika hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 bukan negatif 1, maka K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 tidak mempunyai dua punca berbeza. Soalan C. Jika ABCD ialah sebuah segi 4 selari, maka AB selari dengan CD. Jadi kita tandakan dahulu, yang ni adalah P dan yang ni adalah Q. Okey, pernyataannya dalam bentuk jika P maka Q. Kita bina akasnya, kita terbalikkan menjadi jika Q maka P. Iaitu kita akan dapat jika AB selari dengan CD, maka ABCD ialah sebuah segi 4 selari. Untuk songsangan, kita akan menafikan pernyataan iaitu jika ABCD bukan sebuah segi 4 selari, maka AB tidak selari dengan CD. Seterusnya, kontrapositif kita akan menafikan akas. Jadi kita akan dapat jika AB tidak selari dengan CD, maka ABCD bukan sebuah segi 4 selari. Okey, boleh? Akas, songsangan, kontrapositif. Jika P maka Q adalah pernyataan, akasnya dalam bentuk jika Q maka P. Songsangan kita akan menafikan pernyataan, manakala untuk kontrapositif kita akan menafikan pula akas. Seterusnya, kita lihat pula jadual kebenaran untuk pernyataan, akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, di sini kamu perlu pastikan nilai kebenaran bagi P dan Q. Untuk lebih mudah kamu ingat, sekiranya kedua-duanya benar. Okey, kedua-duanya benar, P dan Q benar, maka keempat-empat pernyataan, akas, songsangan dan kontrapositif akan menjadi benar. Dan sekiranya kedua-duanya palsu, okey, P palsu, Q palsu, maka keempat-empat pernyataan akan menjadi benar. Ini cara mudahlah kamu nak ingat. Okey, jika P, Q kedua-duanya benar dan kedua-duanya palsu, jadi keempat-empat pernyataan akas, songsangan dan kontrapositif akan menjadi benar. Dan kita lihat jika P sahaja yang benar, Q palsu. Okey, P yang benar, Q palsu, maka pernyataan akan menjadi palsu. Dan kebenaran pernyataan dia sama dengan kebenaran kontrapositif. Okey. Sekiranya P palsu. Okey, P palsu. Bila P yang palsu, pernyataan akan jadi benar. Okey, sama dengan kontrapositif. Okey, boleh? Kita lihat di sini nilai kebenaran bagi kontrapositif. Okey, kontrapositif akan sama dengan nilai kebenaran implikasi iaitu jika P maka Q. Akas dan songsangan adalah kontrapositif kepada satu sama lain dan akas dan songsangan akan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Okey, kita boleh lihat di sini jika akasnya benar maka songsangannya benar. Jika akasnya palsu maka songsangannya akan menjadi palsu. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan. Okey, tentukan nilai kebenaran implikasi akas
songsangan dan kontrapositif bagi setiap pernyataan berikut. Okey, kita lihat yang pertama di sini. Cikgu suka untuk tanda P dan Q. Jadi yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Okey, jika P maka Q. Jadi kita tulis semula untuk implikasinya. Okey, sama dengan pernyataan. Okey, akas kita akan buat jika Q maka P, iaitu jika 10 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Seterusnya, songsangan kita akan nafikan implikasi. Jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Dan kontrapositif kita akan menafikan akas. Jika 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Sekarang kita dah ada keempat-empatnya, kita nak tentukan nilai kebenarannya. Okey, sekarang bila kita nak tentukan nilai kebenarannya, kita perlu ingat tadi tentang jadual kebenaran. Jadi kita lihat dahulu sama ada P ni benar atau palsu. 2 ialah faktor bagi 10. Okey, faktor. Benar. 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Benar. Okey, jadi bila kedua-duanya benar, maka mudahlah. Iaitu keempat-empatnya akan menjadi benar. Okey, implikasi benar, akas benar, songsangan benar dan kontrapositif juga akan menjadi benar. Okey, boleh? Okey, sekarang untuk soalan yang kedua. Jika 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0, maka 4 bukan punca bagi X tambah 4, X tolak 4 sama dengan 0. Okey, jadi cikgu tanda dahulu. Yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Okey, kita tulis semula untuk implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, implikasi samalah. Akas, jika 4 bukan punca bagi X tambah 4, X tolak 4 sama dengan 0, maka 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. Okey, seterusnya songsangan kita nafikan implikasi, kita tambah perkataan bukan. Okey, jadi dan yang keempat ialah kontrapositif. Jika 4 ialah punca bagi X tambah 4, X tolak 4 sama dengan 0, maka 4 bukan punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. Sekarang bila kita nak tentukan, kita perlu lihat dahulu nilai kebenaran bagi P dan Q. Okey, kita lihat dahulu untuk P. 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. Betul tak? Okey, yang ni adalah benar ya. 4 bukan punca bagi X tambah 4, X tolak 4 sama dengan 0. Jadi, yang ni palsu. Okey. P-nya benar, Q-nya palsu. Okey. Jadi, bila P-nya benar, Q-nya palsu, implikasinya akan menjadi palsu. Okey. Benar, palsu, palsu. Jadi bila implikasinya palsu, akasnya akan menjadi benar. Okey? Dan songsangan dia sama dengan akas, iaitu dia akan jadi benar, manakala kontrapositif akan sama dengan implikasi, iaitu akan menjadi palsu. Okey, boleh ya? Seterusnya kita lihat soalan C. Jika segi 4 tepat mempunyai 4 paksi simetri, maka segi 4 tepat mempunyai 4 sisi. Okey, yang ni akan jadi P. Yang ni akan jadi Q. Okey, kita tulis keempat-empatnya implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Jadi yang ni cikgu harap kamu dah boleh mahir untuk membuat implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Sekarang kita nak tentukan nilai kebenaran bagi keempat-empat ini. Kita lihat dahulu nilai P. P-nya benar ke palsu?
Jika segi empat tepat mempunyai 4 paksi simetri. Betul ke? Segi empat tepat ada 4 paksi simetri. Hanya ada 2. Jadi yang ni adalah palsu. Okey, P-nya palsu. Segi empat tepat mempunyai 4 sisi. Yang ni benar. Okey, di sini P-nya palsu, Q-nya benar. Jadi kalau macam ni, kita ingat semula jadual kebenaran, implikasinya akan menjadi benar. Manakala akasnya akan menjadi palsu, begitu juga dengan songsangan. Okey, kontrapositif akan sama dengan implikasi akan menjadi benar. Okey, palsu, benar, benar. Boleh? Dan soalan D, jika 55 tambah 55 sama dengan 4 darab 5, maka 666 tambah 666 sama dengan 6 darab 6. Okey, jadi yang ni adalah P, yang ni adalah Q. Okey, kita tulis untuk implikasi akas. Okey, implikasi sama. Akas kita jadikan jika Q maka P. Okey, songsangan kamu akan nafikan implikasi. Okey, tanda sama dengan kamu ubah kepada tidak sama dengan. Dan kontrapositif kamu nafikan akas. Okey, sekarang kita nak tentukan nilai kebenaran. Kita lihat di sini untuk P. Betul ke 55 tambah 55 sama dengan 4 darab 5? Palsu. Okey, yang ni 666 tambah 666 sama ke dengan 6 darab 6? 36. Juga palsu. Jadi, bila kedua-duanya palsu, maka keempat-empat implikasi akas, songsangan dan kontrapositif akan menjadi benar. Okey? Boleh? Jadi, cikgu harap kamu boleh membuat kesimpulan tentang pernyataan akas, songsangan, kontrapositif dan juga dapat menentukan nilai kebenaran bagi keempat-empat ini. Di mana akas ialah dalam bentuk jika P maka Q, akas dalam bentuk jika Q maka P, songsangan kita akan menafikan pernyataan, jika tilda P maka tilda Q dan kontrapositif kita akan nafikan akas. Jika tilda Q, maka tilda P. Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.